Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Good morning. Kita berjumpa sekali lagi. Okey, kita berjumpa sekali lagi. Okay, saya akan sambung kepada topik kita iaitu test method pass by reference. Okey. Okey, sebelum ni kita berhenti setakat mana? Setakat sini. Okey, sekarang ni saya nak demo pula, nak buat demonstration berkenaan dengan kita nak panggil method display 3, okay, yang mempunyai satu parameter yang di mana parameter tersebut iaitu stud berjenis student. So pastikan parameter pada display 3 akan mempunyai jenis data yang sama iaitu kelas student, di mana display 3 display 3 ni display 3. So jenis parameter pun adalah jenis kelas student. Okey, saya apa ni? Okey. Okey. So kelas jenis data stud ni adalah student. Dia pass kepada display display 3, iaitu stud akan dipass kepada nilai stud akan dipass kepada pupil. So kita tengok di sini stud jenisnya adalah student. Pupil 2 pun jenisnya adalah student. So dia kena matching seperti yang saya sebut pada sesi video yang lepas. Okey, so bezanya dengan display 2 dan display 3 ni dia mempunyai return type. Return type dia bukan lagi return type jenis primitive data type, iaitu kalau kita tengok sini return dalam bentuk primitive data type sama integer, double, float dan sebagainya. Tetapi sekarang ni kita nak return dalam bentuk object reference. Okey, maksudnya kita menggunakan jenis yang return adalah jenis kelas, bukan jenis primitive data type, jenis kelas. Okey, kelas student. Okey, kelas student. Okay, apa yang terjadi kat sini? Okey, saya panggil kita panggil kita laksanakan statement ni. Okey, kemudian sistem akan nak implement, sistem akan panggil display 3 ni. Kita tengok di sini. Okey, di mana? Okey, di sini. Okey. Okey, sebelum ni kita dah tahu stud ni merujuk kepada Zabidin Hussein ni. Okey, Zabidin Hussein. Kita tengok sini. Stud ni tak berubah. Okey. Okey. Tapi sini kita tengok di stud ni masih lagi merujuk kepada objek Zabidin Hussein. Okey, apa yang terjadi di sini? Student stud 2 test display 3 stud. Okey. Ini yang seperti mana yang saya sebut sebelum ni. Bagaimana kita nak faham this statement? Okay, stud. Okay, so kalau you nak display, kalau you nak gunakan variable, pastikan nilai yang you akan assign ataupun berikan ataupun nak simpan mesti sama dengan jenis data yang dipulangkan. Bermaksud display 3 ni akan return data yang berjenis student. Display 3 ni adalah method yang akan return data yang berjenis kelas student. So bila you nak assign nilai ni kepada suatu pemberi ubah, pastikan you akan assign kepada satu pemberi ubah ataupun object reference variable yang mempunyai jenis data yang sama, iaitu student. Display 3 return dalam jenis student. So stud pun akan berjenis student. So dia dah matching. So kena ada tengok ada dua matching. Satu dari segi penghantaran parameter stud dengan pupil. Stud adalah kelas student. Stud ni jenisnya adalah student. Pupil tu pun adalah jenis kelas student. So nak return pun nak assign nilai yang telah
selesaikan daripada metode display 3 pun mesti berjenis kelas yang sama, itu student. Okey, sekarang ni bagaimana you nak bayangkan begini? Okay, so you kena bayangkan stud2 sama dengan test display 3. Kenapa saya letak pupils 2 di sini? Sebab berbalik semula kepada method display 3, kita tengok return, kita tengok variable yang digunakan selepas keyword return. Okay, kita tengok keyword variable yang digunakan selepas keyword return. So selepas return ada pupils 2. So kita tahu pupils 2 ni adalah berjenis student. Okay, pupil 2 ni adalah berjenis student. So pupil 2, so kita dah membuat return pupils 2. So dia akan jadi seperti berikut. Pupil 2, nilai yang dipegang oleh pupils 2 akan diberikan kepada stud2. Okey, sekarang ni kita tengok yang sebelum ni saya dah terangkan bagaimana kita nak pass parameter ni. Nilai stud akan diberikan kepada pupil 2. Nilai stud akan diberikan kepada pupil 2. Okey, saya buat lebih macam ni lagi senang. You kena andaikan seperti berikut. Nilai stud iaitu ini akan diberikan kepada pupil 2. Nilai stud akan diberikan pupil 2. Nilai stud akan diberikan kepada pupil 2. Okey. So apa maksudnya? Disebabkan stud and pupil 2 ni adalah object reference variable, bukan primitive data type. So you kena baca seperti berikutlah. Pupils 2 akan merujuk kepada objek di mana objek tersebut ditunjuk oleh stud. Okey, saya ulang balik. Pupil 2 ni akan merujuk kepada satu objek di mana objek tersebut ditunjuk oleh stud. So dengan kata yang ayat yang tak formal, pupil 2 akan merujuk ke mana stud merujuk. Sekarang ni stud merujuk kepada Zabir Hussein. Sekarang ni stud merujuk kepada Zabir Hussein. So kalau ikut statement ni, pupils 2 ni akan merujuk ke mana stud merujuk. Okay, so stud merujuk kepada Zabir Hussein, kepada objek Zabir Hussein. Pupil 2 pun akan merujuk kepada Zabir Hussein. Itu maksud dia. Okay, so selesai itu. Kemudian saya hold dulu. Kemudian apa first statement yang akan dilakukan? Method display 3. Okay, name pupils2.getName. Kita gunakan pupil2.getName. Kita tahu pupil 2 ni sekarang merujuk kepada objek yang dirujuk oleh stud. Pupil 2 ni merujuk kepada objek sini. So kita nak display name. So kita gunakan, disebabkan pupil 2 ni telah merujuk kepada objek ni, so kita gunakan pupils 2. Sebab pupil 2 ni adalah berjenis kelas student. So dia boleh gunakan getter and setter method. Pupil 2 ni pupil2.getName. Okay, pupil2.getName akan display Zabidin Hussein. Di mana? So dia akan keluar di mana? Method display 3 method display 3 okay. So dia akan return pupil.getName akan return Zabidin Hussein sebab pupil 2 ni merujuk kepada objek ni. So nak dapatkan name, get name. Nak dapatkan marks, kena gunakan pupil.getMarks. Nak dapatkan metrik, gunakan pupils2.getMetrik. Itu saja. Okey. So apa yang terjadi selepas ni? Itu saja. Kemudian di sini kita membuat perubahan pada pupil 2. Sekarang pupil 2 menunjuk kepada objek yang baru di-create. Iaitu student, kalau kita ingat di sini satu objek yang telah di-create, satu objek telah di-create. Okey, satu objek telah di-create itu objek tersebut mengandungi 33 Kamal Hussein. Okey, saya ulang balik apa yang terjadi di baris ini.
pertama, sistem akan create object bagi kelas student. Yang kedua, apa yang terjadi? Sistem akan panggil constructor bagi kelas student. Constructor bagi kelas student yang untuk menyimpan ataupun memberi nilai awal kepada ketiga-tiga nilai ini. So, bermaksud apa yang you kena bayangkan, 33, Kamal Hussein dan 70.5 akan disimpan dengan menggunakan constructor. Data ni akan disimpan dalam satu objek yang baru di-create. So, siapa yang akan menunjuk kepada objek yang baru di-create ni? Iaitu pupils 2. So, you kena ingat, pupils 2 akan merujuk ke satu objek yang di-create. Inilah objek yang baru di-create tadi. So, pupils 2 ni akan merujuk kepada objek ni. Apa terjadi kepada link yang ni? Seperti biasa, link ini tak digunakan lagi sebab dia akan ambil link yang reference yang baru. Pupil sekarang, pupil 2 ni merujuk kepada objek baru. Bukan lagi objek Zabir Hussein tapi objek Kamal Hussein. Okay, kemudian so dia akan return pupils. Return pupil 2 sebab dia return type adalah student. So pupils 2 adalah jenis student, matching. Okay, pupil 2, okay, return pupils 2. So dia akan return reference. Okay, so you kena ingat dia akan jadi seperti berikut. Okay, seperti inilah stud2. Dah habis implement benda ni, kita tahu dia akan return reference bagi pupils 2. Pupil 2 merujuk kepada sini, kepada objek Kamal Hussein. So okay, pupils 2 merujuk kepada objek yang ini. So nilai reference bagi pupils 2 ni akan diberikan kepada stud2 seperti berikut. Okay, so kenapa saya letak pupils 2? Sebab seperti biasa, tengok variable selepas return, iaitu pupils 2. So dia akan jadi stud2, okay, sama dengan variable selepas return iaitu pupils 2. So stud2 akan merujuk di mana pupil 2 merujuk. Pupil 2 merujuk di sini. So stud2 akan merujuk di sini. Nampak? Okey. Okey, itu saja. Kemudian selepas tu apa terjadi? Dah habis ni, the next statement adalah ni. Main method 3 stud2.getName. Stud2.getName. Stud2 sekarang di sini getName. So dia akan dapatkan getName pada objek yang di sini. Itu stud2.getName akan display Kamal Hussein. Okay, Kamal Hussein. So that's why main method 3 tu sudah akan display yang ni, Kamal Hussein. Okay, itu saja kita nak kita nak panggil method, okay, yang menggunakan reference. Kita pass by reference. Okay, so saya you all dah faham bagaimana kita menggunakan method pass by value dan juga method pass by reference. Okay, ada lagi? Tidak ada dah. Okay, itu saja untuk demonstrasi bagi method by reference dan demonstrasi method by value. Okay, itu saja. Assalamualaikum.